Pada asalnya, saya sangkakan beliau hanyalah seorang penerbit, pengarah, hanya boleh berlakon saja. Lepas tu dia pernah cakap kat saya, dia kata, aku rasa nak try menyanyi pula lah. Saya ingat dia propa. Rupanya betul-betul. Jom kita tengok. Yeah, it's me. Oh, lambat lagi. Tak perlu coba buang masa. Kau curiga tak berubah. Yang kau anggap benar sebenarnya hanya dusta seperti cinta. Panas bila ku dengan namaku yang kau banggakan. Panas bila ku lihat watamu yang tak berubah. Apa yang kau mahu buktikan, segalanya ku takkan percaya. Cukup sudah, takkan cinta atau propa. Bedakan cinta atau propa. Cinta atau propa. Cinta atau propa. Cinta atau propa. Kamu harus ambil masa. Bukalah mata, lihat dunia. Jangan gelojoh dengan cinta. Tak perlu pura-pura. Tak perlu coba buang masa. Kau curiga tak berubah. Yang kau anggap benar sebenarnya hanya dusta seperti cinta. Panas bila ku dengan namaku yang kau banggakan. Panas bila ku lihat watamu yang tak berubah. Apa yang kau mahu buktikan, segalanya ku takkan percaya. Cukup sudah, takkan cinta atau propa. Bedakan cinta atau propa. Cinta atau propa. Cinta atau propa. Yang itu betul-betul atau propa? Jadi kita tanya sendiri dengan Tuan Empunya Badannya yang bersama dengan saya hari ini, Michael. Terima kasih Michael bersama kita hari ini. Terima kasih sebab jemput saya datang sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga kepada semua penonton wanita hari ini. Tapi saya nak tanya dan penerbit saya pun yang itu tadi tu Mike, itu betul-betul ke propa tu Mike? Betul lah aku nyanyi apa. Okey, baik. Tapi ramai yang nak bertanya dan ramai terus bertanya sebenarnya. Apa yang membuatkan Mike nak menceburi bidang nyanyian ni? Okey, sebenarnya bukan I nak menceburi bidang nyanyian. It's just something yang bila masa tu yang mereka offer I untuk bernyanyi tu, masa tu I even ada share dengan you kan kat set. I ada banyak problem semua tu. And then bila dia orang kata, Michael kita nak kau nyanyi. Okey. Sebab I just want to distract myself daripada apa yang I alami and just do something I tak pernah buat dan I tahu I takkan buat. Okey, So okey. masa tu yang bila dia offer tu I kata yes je lah. Lepas tu menyesal. Okey, yang misal tu nanti saya nak tanya. Tapi baik kita ceritakan terlebih dahulu tentang pencipta dan penulis liriknya. Okey, pencipta dan penulis liriknya adalah Kila Drills. Okey, dia yang mencipta dan menulis liriknya dan producer I ialah Hafiz Hamidun. Okey, dan setakat hari ini bagaimana tadi kata menyesal kan? Kenapa menyesal? Okey, I menyesal sebab I memang tak first of all I memang tone deaf and I tahu suara I macam suara katak. So bila dia orang bagi I offer tu I kata yes tu pada hari yang nak recording tu I dah call dah in digital I kata biar aku tak nak buat lah. I'm sorry, I say I don't want to go recording, I tak nak buat. Lepas dia kata, kau gila ke apa? Aku dah bayar semua ni, kau baik datang. You know, dia kata, cuba. So I say, okay, I cuba ya. Kalau tak sedap, I tak nak So I pergi buat. So bila I pergi buat tu, my first recording tu, ada kata, ya, aku tak nak. Memang seksa. And I hear my voice also, kata, suara apa ni? Okey, tak apa, Mat. Berlaku adil, apakah mungkin reaksi daripada peminat-peminat dan juga pendengar? Dan setakat ni, saya dengar memang ada sambutan, Mike. Ramai yang suka lagu ni. I tahulah benda tu ada banyak orang bercakap. So, banyak juga ada orang yang menghina. Bukan menghina lah, kritik-kritik lah. Kita kata kritik lah, tak payah kata hina kan. So, sebenarnya I tak peduli. Because to me, I always believe macam kita semua artis kan. Kalau macam you dah buat satu lakonan. Ya. Kalau orang kritik kata lakonan kau sampah, takkan kau nak balas dia balik. Terima je lah. Betul. Sebab you dah buat satu persembahan, we should accept apa orang nak kritik. So sama dengan I. Kalau orang nak kritik lagu I tak sedap ke apa, I terima je. Because to me is that
you yang gatal pergi nyanyi kan. So Okey. terima je laporan, nak cakap bagus ke buruk ke, kena terima. Tapi antara yang orang suka juga ialah judul lagu ni sendiri, Cinta atau Propa, yang sebenarnya dijadikan juga topik kita pada hari ini, Mat. Jadi cuba cerita sikit tentang, mungkin ada berkaitan juga dengan lirik Cinta atau Propa ni. Okey, lirik lagu ni bila I buat dengan bila In Digital kata nak buat lagu tu, I kata I nak buat lagu ni pasal ni because that is what I went through. So it's about what I went through, pasal cinta ataupun propa. Itu satu persoalan yang banyak di kepala semua manusia. Ya. So that's why I tak salah bila ada orang terasa yang aku nyanyi lagu ni, dia rasa aku nyanyi pasal dia. Wah, mana ada pengalaman Ada pengalaman ni. Cerita Apa pengalaman memang dia buat statement lah. Okey, dan kita akan bertanyakan lebih lanjut yang ini propa ke betul-betul ada kisah cinta di sebaliknya, dan juga bersama dengan tetamu-tetamu yang juga dah bersedia di dalam studio bersama dengan kami. Terlebih dahulu kita saksikan perkongsian ini. Tak kenal maka tak cinta. Inilah ungkapan yang sering didengari apabila kita tidak mengenal seseorang. Bagaimanakah cara untuk kita menzahirkan perasaan cinta? Setiap individu pasti ingin dicintai dan mencintai. Malahan, rasa cinta juga dapat mengubah kepribadian dan kebiasaan seseorang. Sebagai contoh, di fasa awal kita ingin mendapatkan hati seseorang, kita rela melakukan hal yang tidak biasa dilakukan hanya untuk menarik perhatian dari dirinya. Selain itu, rasa cinta antara dua insan juga dapat memberikan warna dalam kehidupan seseorang. Walau bagaimanapun, kadangkala ungkapan "aku cinta padamu" tidak mempunyai makna bagi seseorang. Hal ini kerana bagi sesetengah individu, mereka tidak meletakkan kesungguhan dalam perhubungan, malah hanya mahukan keseronokan semata-mata. Justru itu sejauh mana pentingnya rasa cinta dan bagaimana untuk kita membezakan antara cinta ataupun propa. Cinta atau propa, kita bukan sahaja bersama Michael Ang. Kita bersama dengan dua orang tetamu kita di studio, iaitu Zulin Aziz dan juga Dr. Tengku Asmadi selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Tapi tadi kan Zulin sepanjang lagu dimainkan, Zulin geram je. Kenapa Zulin geram tu? Geram tengok dia baring-baring dengan mic tu. Okey. Baik, doktor sihat doktor? Baik, alhamdulillah. Okey, cinta atau propa. Wow, biasa kita dengar drama banyak tapi hari ini propa pula kita ubah. Kita nak tanya kepada Zulin Aziz dahululah. Pastinya Zulin sendiri pernah dalam situasi propa. Bukan Zulin yang propa, orang lain yang propa bersama dengan Zulin lah, kata saya suka awak, begini begitu, mengada-adakan benda yang tiada lah. Jadi Zulin boleh kongsikan pengalaman Zulin sendiri. Sebab itulah tak kahwin lagi. Kalau dah jumpa yang tak propa mungkin dah kahwin. InsyaAllah soon. Cuma yalah, kita ada orang ni dia mulut manis, yang kita pula terbuai dengan kata-kata manis dia. Propa ni ada dua. Satu, dia nak ambil kesempatan ke atas kita tu disebabkan kita ni gini ke begini ke. Ada satu sebab mungkin faktor dia nak melariskan something. Pengalaman-pengalaman yang saya lalui itu sedikit sebanyak bantu saya untuk dah pandai scan orang lah. Saya dah tengok mic dia jauh, saya dah pandai scan dia. Takut tak tu Mike? Tak takut sangat. Sebab sebenarnya pasal cinta dan propa ni bukan kita nak kata orang yang our lawan. Kadang-kadang kita pun ada propa. Tapi Zulin Aziz tak propa. Jangan. Mesti ada. I sendiri mengaku I kadang-kadang pun ada propa. Orang yang melukai hati kita. Sedih dia. Ada orang melukakan hati dia. Bukan dia Tapi melukakan. I'm sure Zuli pun ada melukakan hati orang kan? Mengaku. Tak tahu. Alamak, dia sangkut kantoi di situ. Tegang sangat ni. Apa pun doktor, kalau kita bercakap mengenai realitinya lah, mesti ada orang fikir, alah 2022 ke, ada lagi ke yang nak buat propa-propa, tapi realitinya ada. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan cinta atau propa, tafsiran doktor sendiri. Saya beginilah, sebab apabila seseorang itu menyatakan cinta tetapi mempunyai agendanya yang tersendiri, yang tersembunyi,
maka pastinya ia menjadi propa. Kalau katakan tujuan cinta itu bukan cinta yang sejati. Sebab kalau kita tengok cinta yang sebenar ni dia mesti membuahkan apa? Kita boleh lihat hasilnya. Pertamanya sekali kita boleh lihat hasilnya dari segi berputiknya kasih sayang yang mendalam. Itu yang pertama. Kita tengok saling berkasih sayang, sambil ambil berat, sambil bercakna, saling menghormati, saling memahami. Itu cinta. Yang kedua, kita boleh lihat dari segi wujudnya sikap untuk berkorban. Baik, bila cinta ni memerlukan pengorbanan. Sebab itu cinta ini perlu kadang-kadang diuji. Kalau kita nak ambil orang jadi pasangan, kita kena uji. Supaya apa? Nak tengok sejauh mana dia boleh bertahan dengan ujian yang kita memang berikan. Itu yang kita berikan. Kadang-kadang tanpa kita sedar, Allah sendiri menguji kita. Yang kita cinta mula-mula kaya raya, tiba-tiba disebabkan pandemik jatuh miskin. Kan? Yang dulu ada nama gagah kan, duk menyanyi, tiba-tiba dah tak ada, hilang daripada radar. Contohnya kan. Adakah cinta masih sama? Begitu juga kalau kita lihat, kalau mungkin dulu dia ada kekayaan, ada segalanya, hari ini tak ada apa-apa. Jadi di situ cinta itu diuji. Jadi kalau kita tahu cinta tu propa ke tak propa, sejati tak sejati, bila diuji, maka terserlah, maka keluarlah warna-warna yang sebenar. Dan begitu juga cinta yang sejati akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Ini kalau kita kata kita cinta tapi hati resah, gelisah, sakit hati, syakwa, sangka semua ada, belum cukup cinta tu namanya. Cinta itu perlu diuji. Betul-betul jauh kan. Cinta itu perlu diuji. Baru kita tahu dia propa ke tidak. Mike senyum je. Okey Mike, sebenarnya kan macam kita cakap tadi, pelbagai yang dikongsikan oleh Dr. Teguh Asmadi tadi kata bila nama kita tengah naik, kita popular, kita apa, ramailah yang datang. Dan kemudian kita pula ni rasa terperangkap juga. Diorang ni betul-betul cintakan kita ke atau propa kerana siapakah kita? Jadi kalau Mike sendiri, macam mana kita nak tahu mereka yang datang ni cinta atau setakat propa je sebenarnya? Daripada pengalaman sebenar, silakan. Okey, sebenarnya to me cinta tu akan datang, akan pergi. Okey? Tapi kalau cinta tu datang, you kena terima because you will never know dia betul atau propa. You cuma akan tahu dia propa bila dia kantoi. Dia kantoi ke atau you alami, because seriously you will never know. To me, cinta tu, you tak akan tahu benda tu cinta betul ke apa sampailah aku mampus. Macam tu pula. Okay, then only you see whether that person is sebelah you ke atau tak. Tapi Mike, because orang zaman sekarang dia dah terlalu advance sangat. Dia orang boleh berlakon depan you. They can be so good, right? Selagi dia boleh tipu, dia tipu sampailah you tangkap. Siapa tu Mike? Adalah. Tak sebut nama ke? Kena saman kan? Tapi to me, is that way. Because sometimes, kita sebagai manusia, kalau you like that someone and you dapat the same feeling daripada orang tu, you just automatically think, oh, this is love. And you almost believe, you akan percaya hampir semua yang kasih sayang, yang apa doktor kata, kita akan rasa kebahagiaan. You sakit, dia jaga you. Tok-tok at the end kau dapat tahu sebenarnya selama dia hari-hari dia datang rumah kau, dia curi duit. Tapi apa tu? Kan, tapi kadang-kadang naluri itu pun boleh mengetahui juga sebenarnya Mike. Itu yang kita nak tanyakan pada Zulin dan juga doktor. Macam mana naluri kita tu? Mike kata boleh berlakon. Boleh doktor macam tu. Situasi yang dikongsikan Mike tadi. Dia macam ni. Kalau kita lihat orang yang cuba berlakon, dia tidak mampu berlakon selama-lamanya. Betul. Dan juga kalau orang mahu menipu, dia tidak boleh konsisten dalam penipuannya. Dia akan, kalau dia cuba menipu, dia akan jadi penipuan pertama jadi tambah 2. Dan kalau cuba menipu lagi, dia jadi lagi banyak penipuan. Akhirnya macam kata Mat tadi, memang akan terkantoi. Pasti akan terkantoi. Jadi bila terkantoi, kita tahu benda tu adalah propa. Sebab tu kita ni sebenarnya, bila kita bercakap tentang cinta, kalau kita orang Islam, kita kena cinta pertama sekali mesti cinta Allah dan Rasul. Sebelum kita cinta pada manusia. Sebab apa? Bila kita cinta Allah dan Rasul ni, maka cinta pertama tu tadi datangnya sifat kehambaan dan datangnya sifat ketakwaan. Jadi kita takut nak mempermainkan hati manusia, nak menggores perasaan orang. Kita fikir hari ni kita boleh buat orang. Satu hari nanti bukan orang tu buat kita. Tuhan akan hantar orang lain untuk melukakan perasaan kita. Jadi kita takut
takut. Kita takut betul. sebab kita tahu hidup ini ada balasannya. Jadi sebab tu cinta tu tadi kalau kita perhatikan bukan tak ada cinta sejati, tapi cuma ni cuma. Kadang-kadang cinta pada awal tu sejati tetapi dia tak pernah diuji. Betul. Tiba-tiba barulah dalam hidup dia betul-betul teruji, di situ mungkin kerana keimanannya goyang. Bukan sebab dia berniat dari awal nak peropa orang. Tidak. Dia tak ada niat. Tetapi kerana ujian itu, dia tidak mampu bertahan. Maka orang kata, maknanya setakat itu cinta. Tak. Kita tengok sejarah. Selama ni mana ada dia berbohong. Mana ada dia buat jahat. Selama ni dia betul-betul. Tapi mungkin dia tidak ada kekuatan. Itu different. Jadi ini dua pandangan berbeza. Satu tu mungkin dia menipu, dia suka manipulate. Tapi lagi satu tu seperti yang doktor kongsikan, dia tak boleh bertahan dah. Tak boleh dah. Itu limit dia kan. Dan Zulin, mungkin Zulin boleh kongsikan. Zulin sendiri pernah ada momen down. Kemudian Zulin sendiri bangkit dan kini tampil sebagai seorang Zulin Aziz yang semua orang tahu kan. Sewaktu Zulin down tu pastinya ramai juga yang cubalah propa-propa dengan Zulin kan. Bagaimana Zulin menghadapi situasi sebegitu? Nak menangis ke macam mana? Macam sedih semacam dah tak ada air mata dah nak nangis untuk orang-orang yang propa. Bagus-bagus. Saya suka ni. Ada beberapa individu yang dia memang propa. Ada yang jodoh tu tak sampai. Macam doktor cakap tadi. Dia macam nak cakap tak okey lah kalau kita cakap dia propa sedangkan ujian yang kami lalui tu tak cukup kuat untuk kami berdua, jadi kami decide untuk putus. Tak bolehlah cakap di propa. Mungkin tak serasi pun tak boleh nak cakap kategori propa, betul? Cuma yang beberapa individu yang mungkin dia sengaja datang kat kita, tak tahu apa sebab dia, dan kemudian dia kantoi macam yang Mike cakap tadi tu, sejujurnya dia buat kita belajar. Belajar macam mana nak jual mahal sedikit. Kita perempuan memang kena jual mahal sikit. Tak boleh terlalu terbuai dengan kata-kata manis dah terus kata dia sayang aku je terus percaya. Kepercayaan tu sedikit sebanyak susah nak dapat selepas kejadian tu. Tapi adakah itu membuatkan Zulin lebih orang kata waspada tapi takut juga nak memberikan ruang, membuka hati tu pada lelaki lain? Takut propa sangat. Ya, ambil masa. Macam saya cakap tadi tu, ada trust issues. Susah kita nak percaya orang. Kita tak tahu kan, kalau boleh baca daripada muka cop penipu senang. Ini susah. Kena kenal dulu, kena keluar dulu, kena hadap ujian dulu. Kena sampai di kantor dulu baru kita tahu dia penipu. Okey, baik. Farid Ahmad. Saya dah angkat tangan ni. Saya ada soalan. Soalan yang saya nak tujukan kepada Zulin dan juga Mike lah. Okey, kalau kita lihat sendirilah, kita melalui fasa-fasa kehidupan yang berbeza daripada mungkin kalau dulu kita muda, mungkin ada orang yang tak minat pada kita, mungkin kita kata kita pernah zaman-zaman orang kata kita terlebih berat badan, mungkin kita tak senang, kita tak ramai kawan. Tetapi apabila kita dah melalui fasa perubahan, kita menjadi seorang yang mungkin kelihatan lebih menarik, lebih cantik, lebih tampan, lebih senang, Mike, kan? Adakah itu juga sebenarnya menjadikan kita seseorang yang lebih mudah untuk mencari atau menarik cinta? Zulin dulu. Zulin. Alamak. Ada orang berpendapat dari mata turun ke hati. So fizikal itu kadang-kadangnya menarik minat seseorang untuk berkenalan dengan kita. Okey, Sejujurnya Mike, macam mana Mike? Apa pendapat Mike? Pendapat saya sama juga. Pak Farid tak sabar ni dengan jawapan Mike. Sama dengan Zulin, di mana actually it's very senang. Tak kisah you kaya ke, you gemuk ke, you kurus ke, you cantik ke, you buruk ke. I always believe there's always someone for you. You know, it's sama ada bila you akan jumpa. There will always be someone for you. Tapi bila you dah berubah, bila you dah makin famous, okay, makin banyaklah semut-semut tu beratur tu nak rasa kemanisan tu. Maknanya betul lah. Itu yang you kena be careful. Especially people, orang yang dalam situasi yang macam kita, artis ke apa kan. Kalau kata macam I lah producer. Kadang-kadang orang nak dekat pun you kata, dia ni nak berlakon ke apa ni? Nak dapat peluang. Tiba-tiba out of nowhere DM you. Hai, nak berkenalan tu semua. Dan kadang-kadang kita pun takut nak jawab sebab nanti screen grab jadi satu isu. Cuma guna kita untuk menaikkan nama dia orang. Jadi Mike berkata yang ada, ya betul. Realiti ni ada orang menggunakan kita bila kita dah orang kata famous, ada duit, dah semakin menarik. Zulin boleh tambah nak komen apa-apa daripada apa yang Mike kongsikan? Ya, tidak? Pernah melalui fasa itu, tapi Alhamdulillah kita pun sebenarnya takut nak cakap kan. Kita ni setiap hari akan jumpa orang.
Tapi saya ambil kesempatan ni doakanlah semoga saya jumpa dengan jodoh saya dan berkekalan hingga akhir hayat. Doakan. InsyaAllah. Amin. Amin. Sebab saya punya isu memang Zulin cinta ni. Saya nak cerita yang best pula tentang kehidupan Saya saya. ada konsep baru. Konsep baru dia senang. Kalau orang nak dekat, make sure orang tu sayang kau lagi lebih daripada kau sayang dia. Tips. Dan kalau pergi makan, make sure dia yang bayar, bukan kau yang bayar. Kalau pergi shopping, make sure dia yang bayar, bukan kau yang bayar. Tapi ini membawa kepada persoalan. Zulin suruh kita berdoa ni, ada apa-apa berita gembira ke tahun ni? Kita dah dekat dengan kita dah dekat. Alamak, doakan saya, mohon doa sajalah. I tahu siapa. Okey, baik doktor. Kalau kita lihat seperti yang Zulin dan Mike kongsikan, ya ini realitinya. Macam Zulin katakan, dari mata turun ke hati, penampilan kita, apa yang kita ada, semuanya akan menarik kawan-kawan kita yang mungkin dulu tu tak tahulah siapa kita kan. Jadi bagaimana dalam era sekarang ini doktor, dengan adanya media sosial, mesti kita berkomunikasi secara atas dalam talian saja. Macam mana boleh kita elakkan propa dan wujudkan cinta sejati itu? Okey, kita tidak nafikan kalau kita katakan berkenalan dengan media sosial misalnya, itu hanya fasa-fasa awal. Kita tidak mungkin boleh mengatakan bahawa ya, aku nak ambil dia sebagai suami, sebagai pasangan hanya dengan berkenalan di media sosial. Itu hanya bibit-bibit awal. Kita tidak boleh mengukur kejujuran orang melalui media sosial. Sebab di media sosial ni orang tonjolkan hanya sebahagian kecil sahaja daripada kehidupan dia yang sebenar, nilai-nilai dia yang sebenar. Tetapi bila kita dah bertemu, kita dah berkawan, kita jumpa keluarga, maka di situ kita mula dapat melihat keseluruhan dari segi adakah dia jodoh kita yang terbaik. Saya sering kali kata, bila kita cari jodoh, kalau kita ada 10 perkara yang kita nak pada pasangan kita, kalau dah dapat 6, dapat 7 tu dah boleh sapu dah, boleh kira okey dah. Kan, jangan tunggu 10 sampai tua tak kahwin-kahwin nanti. Sebab tak akan mungkin ada orang yang sempurna sesempurna-purnanya untuk kita. Dan kita juga kena difaham bahawa nama, harta, kekayaan, jawatan, kedudukan, kuasa, dia tidak mengubah manusia. Tetapi benda-benda itu semua adalah merupakan umpama kanta yang menjadi pembesar, yang membesarkan nilai-nilai dalam hati kita. Kalau katakan kita ni, kalau kita tengok dia bila dah kaya, sekarang cinta semua main propa dia. Tidak, dia masa miskin pun dah kaki propa dah. Cuma kecil-kecilan. Bila dia dah kaya, propa dia dah jadi besar-besaran. Macam bisnes dia expand lah pula. Okey, baik. Itu penerangan yang cukup menarik daripada doktor. Dan ada juga yang terasa mungkin jangan jadi picky sangatlah, jangan memilih sangat ya doktor. Baik, kita nak dengarkan pendapat daripada orang di luar sana. Jadi jom kita dengarkan dahulu apa kata mereka berkaitan dengan topik kita pada hari ini, cinta atau propa. Saya ni suka observe orang. Jadi kalau saya tengok seseorang tu, saya dah tahu dah dia nak propa ke, dia nak betul-betul bawa kita sampai ke kahwin. So basically kita boleh tengok daripada segi dia layan kita. Saya rasa macam kalau over too sweet, you all propa. Macam tu. Okey, cara dia simple. Kalau kita nak tahu orang tu sama ada dia betul-betul cinta kita ataupun propa, kita akan tengok dia punya effort. Kalau effort dia betul-betul, dia bagi komitmen selama 1 atau 2 bulan, maknanya dia betul-betul cinta. Kalau dia nak mainkan kita, dia mesti akan macam bagi hope dulu, bagi harapan dulu apa semua, lepas tu dia ghostkan kita. Dia ghostingkan kita. Maka apa yang kita boleh buat adalah first thing, kita perlu cekalkan minda kita. Kita perlu kuatkan minda kita. Dan of course cari yang lain lah. Kita tengok atas first dia dapat kita. So first tu kalau dia dapat macam beria, then lepas dapat kita dia macam acuh tak acuh. So tu dia kira propa dia. Baik, sebenarnya mendengar pendapat daripada mereka di luar sana, Mai, ramai yang masih mengharap cinta sejati itu sememangnya sebenar-benarnya wujud, tapi mereka khawatir. Kita khawatir dengan orang-orang yang propa ni. Dan okey, saya nak kongsikan sedikit. Terima kasih Marsari Sari. Beliau berkatakan di Facebook, sekarang tak ada cinta yang benar-benar. Semua propa. Ada sebab-sebab yang mendatangkan cinta. Bila dah berjaya, hilang cinta, timbul propa. Betul tak? Maknanya kan, Mike, cinta ni masa muda dia nak kat kita, macam-macam dia buat. Macam-macam dia buktikan. Bila dah dapat, dah berjaya, dah jadi lain pula ceritanya. Macam mana tu, Mike? Dia macam ni tau. Sebenarnya itu sebab saya kata, cinta dan propa ni ada dalam kita semua. Termasuk me, termasuk you. Tak.
Dengar betul-betul. Okey. Okey, dia macam ni. Di saat bila you nak mula kenal orang, kebanyakan you propa. Because you want to get to know the person. You nak tahu bank account dia ada berapa, ada berapa biji kereta, macam mana orang dia. Kebanyakan you propa, kebanyakan you banyak berlakon. You don't show your true self. Tapi lepas kalau you rasa, okay, dia ni bersesuaian untuk you. So you keluar dengan dia. Bila you keluar dengan dia, bila you dating dengan dia, baru you tahu, baru you akan tunjuk diri you sendiri. Tapi sebenarnya you dah tahu pasal dia. Tapi baru you tunjuk diri sendiri. Bila you tunjuk diri sendiri, orang tu dah jatuh cinta dengan you. Tapi bila you dah tunjuk diri sendiri, you macam, I cannot take it. So you belah. So it works both way. I bukan kata cinta dan propa ni is like semua orang propa, semua orang cari cinta. It's like, it is in all of us. Pada permulaan, memang kebanyakannya semua propa. Nothing is so sweet. That's why dia kata, cinta di 3 bulan yang pertama is the sweetest thing. Sebab semua tengah berpropa. Kau tengah berlakon, girlfriend kau pun tengah berlakon. Okey, Kau faham tak? Dan bila you dah betul-betul, oh okay, let's couple. Bila let's couple tu lah. Barulah nampak baru you kan. nampak sebenar-benarnya, baru you tahu siapa yang propa, siapa yang betul-betul cinta. Okey, Mat. Jadi nyanyi sikit, Mat, yang cinta atau propa tu? Baik ah. Cinta atau propa? Okey.